Salam sejahtera kepada Dr. Mustazah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Li Xuanhui, bernombor matrik A181710. Saya merupakan ketua kumpulan 7 yang akan membentangkan tajuk Modal Kepimpinan Harga. Berikut merupakan alih-alih kumpulan 7. Nur Ashura binti Abdul Halim, Nur Alia Idina binti Nur Hafiz, Nur Asma binti Muhammad Shah, Nik Aminatul Fahana binti Zainuddin, Aiman Najmi Putra bin Abu Bakar, Nur Afifah binti Mahmud dan Oi Kai Bin. Isi kandungan pembentangan kami termasuklah apakah itu kepimpinan harga, modal barometrik, firma dominan, modal kolusif, keadaan, kelebihan dan keburukan modal kepimpinan harga serta kesimpulan. Pertama sekali, apakah itu kepimpinan harga? Maksud kepimpinan harga ialah corak peletakan harga apabila sebuah firma mengumumkan perubahan harga dan firma lain akan mengikutinya. Kepimpinan harga juga merujuk kepada keadaan di mana syarikat dominan menetapkan harga barang atau perkhidmatan di pasaran. Biasanya berlaku apabila barang itu homogen, iaitu tidak ada perbezaan dalam barang atau perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat yang berlainan. Oleh itu, pelanggan tidak mempunyai pilihan dan memilih harga terendah. Jenis model kepimpinan harga yang pertama adalah model barometrik. Sebuah syarikat kecil tetapi cekap dalam mengenal pasti dan menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran berbanding syarikat lain. Mereka akan menjadi barometer kepada syarikat yang lain. Setelah syarikat itu menetapkan dirinya bahawa yang pertama untuk mengetahui keadaan perubahan pasaran, syarikat yang lain akan mengikutinya. Syarikat yang lain akan mengikuti firma yang lebih cekap dengan anggapan bahawa firma tersebut telah mengetahui keadaan perubahan pasaran lebih awal berbanding dengan pesaing yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor, rakan-rakan sekumpulan dan rakan-rakan yang lain. Firma dominan adalah syarikat yang mendominasi sebahagian besar pasaran dalam industri. Firma dominan dikelilingi oleh syarikat kecil yang lain yang menawarkan produk atau perkhidmatan yang serupa. Disebabkan firma tersebut telah mendominasi pasaran, syarikat kecil perlu menyesuaikan harga mereka seiring dengan firma tersebut sewaktu melakukan perubahan harga sesuai dengan permintaan dan penawaran. Sesetengah firma akan menurunkan harga mereka ke tahap yang tidak dapat diikuti oleh syarikat-syarikat kecil ini, dan ini dinamakan sebagai harga pemangsa. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah model kolusif. Model ini kebiasaannya berada dalam pasaran oligopoli. Ia berlaku apabila terdapat sekumpulan firma yang berkomplot untuk menguasai pasaran. Mereka akan menumbuhkan kartel dan menyelaraskan harga barangan atau perkhidmatan mereka kerana menganggap keuntungan mereka akan lebih tinggi sekiranya bekerjasama dalam peletakan harga. Kesannya, ia akan menghalang firma lain untuk masuk ke industri kerana mereka perlu menyesuaikan harga barangan atau perkhidmatan dengan firma yang lebih besar dan sudah lama bertapak dalam industri. Secara amnya, kartel dan kolusif ini dikategorikan salah di sisi undang-undang kerana ia akan menyusahkan firma lain untuk menyelaraskan tindakan dan terdapat ancaman di mana pengurusan bagi firma lain akan lumpuh dan lemah. Assalamualaikum kepada doktor dan rakan-rakan. Untuk keadaan model kepimpinan harga, yang pertama adalah bahagian pasaran yang besar. Syarikat besar mempunyai kemampuan melayan sejumlah besar pelanggan. Hal ini memberi kemampuan syarikat menetapkan harga pasaran kerana mempunyai kawalan yang besar terhadap pesaingnya. Yang kedua adalah teknologi. Pemilikan teknologi yang dipatenkan dapat mempengaruhi keputusan syarikat mengenakan harga premium untuk produk atau perkhidmatannya. Yang ketiga adalah pelaksanaan unggul.
Pelanggan lebih suka bekerja dengan syarikat yang produktif dan memberikan hasil yang berkualiti pada kerja kontrak walaupun dengan harga premium. Yang keempat adalah pengetahuan trend. Beberapa syarikat cemerlang dalam mengenal pasti trend yang menguntungkan mereka dengan menerapkan harga tindakan pencegahan, iaitu sesuaikan harga untuk mencerminkan perubahan yang diharapkan di pasaran. Antara kelebihan model kepimpinan harga ialah yang pertama, mendapat keuntungan. Dalam beberapa keadaan, firma lain dalam industri juga mungkin mendapat keuntungan dari kemunculan pemimpin harga. Sebagai contoh, jika syarikat di pasaran tertentu mengikuti peneraju harga dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, maka semua pengeluar di pasaran tersebut akan mendapat keuntungan selagi permintaan tetap stabil. Yang kedua, mengurangkan perang harga. Kepimpinan harga juga berpotensi untuk mengurangkan perang harga. Sekiranya pasaran sepenuhnya terdiri daripada syarikat dengan ukuran yang sama dan tidak mempunyai kepimpinan harga, perang harga mungkin akan terjadi ketika pesaing berusaha untuk meningkatkan bahagian pasarannya. Oleh itu, kepimpinan harga mampu mengurangkan berlakunya perang harga dalam pasaran. Yang ketiga, produk lebih berkualiti. Kepimpinan harga dapat menghasilkan kualiti produk yang lebih baik hasil daripada peningkatan keuntungan. Peningkatan keuntungan ini telah menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi syarikat untuk melabur dalam penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D. Dengan itu, kemampuan mereka untuk merancang produk baru yang lebih berkualiti akan meningkat serta memberi lebih banyak nilai kepada pelanggan. Antara kekurangan model kepimpinan harga adalah persaingan yang tidak adil. Hal ini adalah demikian kerana kos produk bagi swasta besar adalah rendah berbanding swasta kecil. Hal ini akan menyebabkan swasta besar yang melupakan pemimpin harga akan menetapkan harga yang terlalu rendah supaya menyebabkan persaingan yang tidak adil. Tujuannya adalah menghalang pesaing kecil yang tidak berupaya menawarkan harga yang sama rendah seperti mereka dan menguasai pasaran secara tidak adil. Yang kedua adalah harga produk ataupun perkhidmatan yang tinggi. Pemimpin harga yang memonopoli pasaran berupaya untuk mengawal harga pasaran dengan sendiri. Penetapan harga yang tinggi untuk mengaut keuntungan tinggi mungkin menjadi salah satu tindakan oleh pemimpin harga tersebut. Pengguna terpaksa membayar harga yang tinggi untuk produk atau perkhidmatan berbanding dengan sebelumnya mereka hanya membayar harga yang lebih rendah untuk benda yang sama. Terima kasih. Kesimpulan. Apa yang telah kami dapati daripada model kepimpinan harga ini adalah kepimpinan harga sering dikelirukan dengan kepimpinan kos, di mana satu syarikat dapat menghasilkan barangan lebih murah daripada syarikat lain dalam industrinya. Perbezaan kos ini tidak selalu diterjemahkan ke dalam harga yang lebih rendah, walaupun ianya dibolehkan. Sebuah syarikat dengan reputasi yang tinggi untuk kualiti mungkin dapat mengenakan premium dan sekadar poket margin keuntungan yang jauh lebih besar daripada pesaingnya. Seorang pemimpin kos mungkin atau mungkin bukan pemimpin harga juga. Semua model kepimpinan harga dikawal dengan ketat oleh Undang-Undang Monopoli Kawasan Perdagangan Terhad atau singkatannya ialah Monopolies Restricted Trade Practice Act 1969 India. Undang-undang ini mengawal firma daripada menyalahgunakan model kepimpinan harga untuk terlibat dalam gejala haram. Sekian, terima kasih.